Melakarkan graf kuadratik. Okay. Ciri-ciri graf yang perlu ditunjukkan semasa melakarkan graf fungsi kuadratik adalah meliputi 3 perkara di bawah. Yang pertama, bentuk graf. Yang kedua, pintasan Y. Dan yang ketiga, punca atau pintasan X. Okay. Kes yang pertama, melakarkan graf fungsi kuadratik yang bersilang pada paksi X. Langkah-langkah perlu melakarkan graf fungsi kuadratik yang bentuk umum dia AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Yang pertama, kita kena tentukan bentuk graf berdasarkan nilai A. Jika A lebih besar daripada sifar, iaitu positif, bentuk graf adalah bentuk U. Dan atau senyum. Jika A lebih besar kurang daripada sifar, maka bentuk graf adalah masam. Yang kedua, kita kena tentukan dan tandakan pintasan Y, iaitu C. Dan yang ketiga, kita kena tentukan punca dengan menggantikan fx dengan kosong, iaitu gunakan kaedah pemfaktoran. Bagi kes yang kedua pula, ialah kita melakarkan graf fungsi kuadratik yang tidak bersilang dengan paksi X. Langkah-langkah untuk melakarkan graf fungsi itu iaitu AX kuasa 2 tambah C. Dalam kes ini, B sama dengan kosong. Okey, langkah yang pertama masih sama juga, iaitu dengan A. Jika A lebih besar daripada kosong, bentuk graf adalah senyum. Jika A kurang daripada kosong, bentuk graf adalah masam. Ada tambahan di sini. Dalam situasi ini, B adalah kosong. Paksi simetri bagi graf ini adalah X sama dengan kosong, iaitu di atas paksi Y atau fx. Bila kita dah kenal pasti yang ini, baru kita masuk yang kedua, iaitu tentukan dan tandakan pintasan Y, C. Koordinat 0, C akan menjadi titik minimum atau titik maksimum bergantungkan kepada bentuk graf. Ingat, bentuk ini nanti akan membahagi dua kan graf tersebut, di sebelah kiri dan sebelah kanan, iaitu di paksi Y. Itu jadi minimum. Dan yang ketiga, jika kita tidak dapat tentukan punca, tentukan dan tandakan koordinat bagi mana-mana satu titik yang memuaskan fungsi kuadratik yang diberi. Okey. Kes yang tiada pintasan X ada dua. A lebih besar daripada sifar, iaitu bentuk senyum, dan pintasan C dia adalah sifar atau lebih besar daripada kosong. Dia berada di positif di atas. Maksudnya dia akan melengkung ke atas macam ni. Dia tidak akan memotong paksi Y. Yang paksi X. Yang kedua adalah A kurang daripada kosong dan C adalah kurang atau lebih besar kosong. Maksudnya kalau paksi macam ini, dia akan berada di bawah. Di bawahnya dia tidak akan memotong paksi X. Okay, kita masuk pada kes yang pertama sekarang, iaitu lakarkan graf bagi fx dengan x kuasa 2 tolak 6x tambah 5. Okay. Penyelesaian dia. Okay, seperti yang pertama tadi, kita tentukan apakah nilai A. Dalam kes ini, A adalah 1. A adalah lebih besar daripada kosong. Bentuk graf dia adalah senyum. Yang kedua adalah kita nak tengok pintasan Y, iaitu nilai C dia di sini adalah 5. Okay. Dan yang ketiga adalah kita faktorkan persamaan ini. Iaitu langkah 3 adalah untuk bertujuan untuk mencari nilai-nilai X, iaitu pintasan X di atas graf. Ia dapat dilakukan dengan menggunakan kaedah pemfaktoran atau kaedah rumus. Sila rujuk penyelesaian di sebelah. Okey, jadi kita masukkan persamaan ini X kuasa 2 tolak 6X samakan dengan kosong. Okey. Dalam kes ini saya gunakan kaedah pemfaktoran, iaitu X kuasa 2 tolak 6X tambah 5 sama dengan kosong. Jadi bila difaktorkan X tolak 1, X tolak 5 sama dengan kosong. Yang pertama X tolak 1 sama dengan kosong, X dengan 1, X tolak 5 sama dengan kosong, X dengan 5. Graf ini akan memintas paksi X di kedudukan 1 dan 5. Dan yang keempat, kita melakarkan graf. Okey, jadi pada garis Cartesian ini, kita tanda yang pertama adalah pintasan Y dia, 5. Lepas itu, titik yang pertama, 1 tadi letak di sini.
dan titik 5. Dan kita lukis graf kita dari atas ke bawah lengkap. Okey, untuk B, fx sama juga dengan negatif x kuasa 2 tolak 2x tambah 3. Kes ini, A dia adalah negatif 1. A lebih kurang daripada sifar dan bentuk graf dia adalah masam. Dari turun dari bawah naik ke atas tertonggeng. Okey. Dan pintasan Y dia adalah C sama dengan 3. Lepas itu, kita faktorkan fx kuasa 2 ni, A negatif x kuasa 2 tambah 2x tambah 3, iaitu untuk mencari nilai-nilai x atau pintasan x di atas graf. Ia dapat dilakukan dengan menggunakan kaedah pemfaktoran atau kaedah rumus. Sila rujuk penyelesaian dia. Jadi kita tulis persamaan dia, negatif x kuasa 2 tolak 2x tambah 3 dengan sifar. Okay. Dan saya gunakan kaedah pemfaktoran. Jadi negatif x kuasa 2 tolak 2x tambah 3 dengan sifar. Jadi faktorkan negatif x tambah 1, x tambah 3 dengan sifar, negatif x tambah 1 dengan sifar, x tambah 3 sifar, x dengan 1 dan x dengan 3. Graf ini akan memintas paksi x di kedudukan negatif 3 dan 1. Sekarang kita lakarkan graf kita. Okey. Jadi mula-mula kita letakkan nombor 3 sini. Paksi x adalah 3, pintasan y adalah 3. Lepas tu masukkan x sama dengan negatif 3, x dengan 1. Okey, ada ciri tambahan yang saya nak perkenalkan di sini, iaitu untuk mendapatkan graf kita yang cantik. Okey, langkah tambahan ini adalah kita nak buat paksi simetri. Okey, paksi simetri dengan rumus negatif x adalah sama dengan negatif b bahagi dengan 2a. Kita boleh cari. Okey, dalam kes ini negatif b adalah negatif 2, A adalah negatif 1. Jadi kita masukkan nilai negatif 2 dan negatif 1 ke dalam rumus, iaitu negatif 2, negatif 2 bahagi dengan 2 darab negatif 1. Dan kita akan dapat x sama dengan negatif 1. Jadi kita tandakan dulu di atas paksi kita 1, negatif 1 di sini. Dan kita lukis satu garis lurus. Selari dengan paksi fx ni, iaitu di sini. Ini yang dikatakan paksi simetri dia, x sama dengan negatif 1. Dan dari situ kita bolehlah lukis graf. Jadi cara kita lukis dari bawah naik ke atas, mesti puncaknya di sini turun memotong 3 dan memotong 1. Okey, untuk soalan C, bentuk yang tidak ni, negatif 2 darab dengan x tolak 3 kuasa 2. Ini persamaan kuadratik juga. Jadi kita kena kembangkan persamaan ini dalam bentuk lazim dia. Ax kuasa 2 tolak b tambah bx tambah c. Cara dia kita darab masuk. Maksudnya kita tulis negatif 2x tolak 3, x tolak 3. Kita kembangkan ni. Jadi kita kembangkan yang dalam x kuasa 2 tolak 6x tambah 9. Darab dengan negatif 2. Lepas tu kita darab masuk. Negatif 2 darab dengan 2x kuasa 2 jadi negatif 2x. Negatif 2 darab dengan negatif 6x jadi positif 12x. Negatif 2 darab dengan 9 jadi negatif 18. Ini adalah persamaan yang baru kita akan gunakan. Seterusnya, barulah kita kenal pasti apakah A dia adalah negatif 2. Dan A kurang daripada kosong, bentuk graf dia adalah masam. Yang kedua adalah kita nak tengok pintasan Y dia. C adalah negatif 18. Bukannya positif 9. Dia berada di kawasan negatif 18. Okey. Dan seterusnya adalah kita cari nilai X. Pintasan X dia. Iaitu kita dengan memfaktorkan negatif 2x kuasa 2 tambah 12x tolak 18. Jadi saya nak gunakan kaedah di sini, saya tidak ni. Jadi faktorkan bentuk graf menggunakan nilai pintasan cari pada x.
Okey, boleh gunakan persamaan asal tadi, tidak ni iaitu kita darab masuk macam ni. Iaitu negatif 2 darab X, negatif 2 darab 3. Ambil yang 3 ini saja dulu dalam ni. Jadi kita akan dapat negatif 2X tambah 6 darab dengan kurungan negatif X tolak 3. Okey. Dan kita cari nilai di sini. Negatif 2X tambah 6 sama dengan sifar, X sama dengan 3. X tolak 3 sama dengan sifar, X sama dengan 3. Dan kita ada dua nilai X yang sama dengan 3 di sini. Okey. Apa implikasi dia? Okey. Implikasi dia adalah daripada perfaktoran hanya satu sahaja nilai X yang memuaskan atau berada di atas paksi X, iaitu X dengan 3. Berdasarkan situasi ini, maka rangka untuk kedudukan lakaran graf adalah seperti dalam langkah 4 di bawah. Okay. Jadi, dalam kita lukiskan graf, jadi kita tanda dulu. Yang pertama, yang kita nampak negatif 18 bitasan Y dan 3 berada di sini. Selepas itu, apakah uniknya ciri-ciri 3 ni? Okey. Untuk lakaran graf yang lebih tepat, kita perlu lihat apakah ciri-ciri yang dimainkan oleh X dengan 3. Ia sebenarnya adalah ada kaitan dengan paksi simetri dan nilai titik maksimum. Sebab bentuk graf adalah macam ni tadi. Ni melengkung ke bawah. Maka langkah seterusnya adalah kita perlu mencari dan perlu dicari, dilukis dan ditandakan paksi simetri. A, B adalah titik maksimum. Dan daripada pencarian paksi simetri itu kita dapat X dengan negatif B bagi 2 guna rumus, dan X 12 bahagi dengan 2 darab negatif 2 dapat X sama dengan 3. Maksudnya ini adalah paksi simetri. Jadi lakarkan garis lurus X sama dengan 3 di atas graf. Ini adalah kita punya paksi simetri. Okay. Seterusnya kita cari titik maksimum. Okay. Kita gantikan X dengan 3 ke dalam persamaan asas dalam ini, negatif 2 X tolak 3 X tolak 3 kuasa 2. Bila kita gantikan persamaan ini, kita dapat nilai Fx adalah kosong. Maka koordinat 3 kosong adalah titik maksimum. Jadi kita tandakan di atas graf ni, titik sini 3 kosong. Jadi barulah kita melukiskan graf kita. Graf kita adalah dari bawah naik ke atas, sentuh di sini dan turun ke bawah. Itu adalah graf kita yang lengkap.